Bukan situ tu. Dia nak sokong. Jangan campaign yang dibawa yang sini. Okey, pada mulanya kami dapat tawaran daripada yang mana dulunya membawa Bunkface daripada tak ada nama, daripada Bunkface orang tak kenal siapa tu Bunkface, sampailah Bunkface sekarang. Abang Wan itu dia benar yang menyokong Bunkface daripada dulu sampai sekarang. Okay, sebab itu kami nak membalas dia sebab dia dah banyak invest untuk Bunkface. Dulu Bunkface tak ada duit, dah banyak invest untuk Bunkface tapi kami tak bagi apa-apa untuk dia. So kali ni dengan apa yang dia bawa, apa yang dia cuba nak sampaikan, iaitu dari jenayah yang dia pegang bakat. So benda tu saya rasa benda yang teramat baik untuk Bunkface. Sebab kalau kita katakan band yang kebanyakan kita cakap pasal band, kebanyakannya ramai yang cakap band yang ambil itu, ambil ini. Macam Bunkface sendiri kan, ramai orang cakap Bunkface ambil itu, ambil ini. Tapi sebenarnya Bunkface band yang clean. Dan saya beranikan band, kalau siapa yang orang nak identitas, siapa buat lah. Sebab kami memang amalkan satu dari jenayah. Memang kami tak buat benda-benda tu. Dan juga jangan sisihkan bakat. Sebab itulah apa yang kami buat hari ini. Hasil daripada dulu kami tak ada nama, tak ada duit. Bunkface, saya kenal mereka daripada jam 3 sampai sekarang membesar. Dan Alhamdulillah sampai sekarang mereka dah ada studio, dah ada butik, dah ada event management, dah ada artist management. Sudah macam-macam benda saja. Sebab tu bila kami dapat tawaran untuk menyertai artikel tu, so saya tanpa berfikir banyak, saya boleh cakap setuju. Kerana ini memang satu yang bagus. Kita dapat nak tolong band-band baru. Macam Bunkface dulu pun bermula dengan underground, tak ada siapa kenal. Dan bila dibawa ke mainstream dengan rezeki saja, dengan rezeki. So sebab tu kami nak menolong, mana-mana rakan-rakan dulu, macam mana sama-sama underground, Bunkface, untuk naik kembali. Jadi, bagaimana campaign yang nanti dia bakal anda ini dapat diterapkan kepada band-band? Sebab saya fahamkan, kalau tengok gig yang tiga tahun lepas, mungkin ada yang baru ni, dia ada yang terlibat dengan gaduhan dekat dalam itu, ada yang terlibat dengan penagihan dadah dalam itu, ada alkohol, arak, kaki botol dan sebagainya. Jadi, boleh ke band-band yang ubah? Kalau band tak boleh ubah, macam mana band nak ajak orang-orang ubah? Okey, sebab itu apa yang Bunkface cuba jadi duta untuk single ni, kerana kami nak cuba. Sebab nak ubah persepsi minda orang masyarakat kita bila mengatakan band. Okey, band adalah terjerumus kepada benda-benda yang negatif. Sebenarnya tidak. Band ini adalah daripada sebenarnya hiburan mula-mulanya kan. Tapi bila kita terapkan satu bisnes, unsur bisnes, dan kita terapkan unsur-unsur yang positif, kita dapat semua tu. Sebenarnya kita dapat buat macam contoh Bunkface. Kita ambil contoh Bunkface lah macam mana dia dapat buat studio, butik dan sebagainya kan. Sebab kerana satunya dari jenayah. Terus sebab tu kita nak terapkan pada semua pemuda-pemudi yang mana-mana yang ada sekarang, band-band di luar sana, untuk cuba ikut jejak Bunkface. Walaupun bukan tidak 100%, tapi cuba ikut tangga mana yang Bunkface cuba naik. Sebab kami, Bunkface tidak ada label, kami tidak ada mana-mana syarikat rakaman, kami tidak ada mana-mana syarikat yang menang kami. 100% kami buat sendiri. Independent, 100%. Termasuklah dari segi macam mana kami mempromosikan album. Kalau ada setengah band mengatakan mereka itu indie, tapi orang masih memerlukan label untuk mengedarkan CD mereka, tapi Bunkface tidak. 100% kami buat sendiri. Sebab kami nak menegakkan bahawa tak semestinya bila kita tidak ada company yang mendukung, kita tak boleh. Yang penting komuniti sebenarnya. Kawan-kawan yang menolong, band-band yang mana yang pernah berjuang bersama menolong. Itu yang penting sebenarnya. Jadi setakat ni macam penerimaan yalah, yang join together. Yang semua ini dapat banyak sepengetahuan yang mana yang kami tahu sebelum ni, banyak ramai. Lebih daripada 100 pun ada, 150 pun ada. Tapi mungkin disebabkan kualiti ataupun ada sebab-sebab tertentu, mereka terpaksa menapis ya. Sebab pada saya yang penting adalah kualiti. Okey, mungkin band yang lain tu bagus, mereka ada kualiti, tapi tidak cukup untuk sampai ke spesifikasi yang diminta. So tahu saya dalam 50 band yang mungkin akan masuk dalam industri mainstream, ataupun sama ada drama macam mana, mereka ni adalah satu yang kualiti, satu band yang berkualiti, dan mereka ni tahu
bagaimana tangga yang mana diorang nak naiki. Dan sekiranya mereka tidak tahu arah tujuannya, kami ada beberapa saluran yang kami akan bantu mereka. Contohnya dari segi kami ada Bunkface Talent Management. Okey, kalau sekiranya kami lihat dalam 50 band ni, ada satu atau dua band yang betul-betul bagus. Kami akan serapkan dan A to Z Bunkface akan tolong mereka. Untuk menjadi artis rakaman Bunkface. Di mana kami tak kontrol. Kami bukan artis rakaman macam mana kat luar. Kami hanya buat management tu. Terpulang. Show yang nak ambil, semua dia ambil. So Bunkface tak ambil. Semua kami tolong promotion dan ada dari segi calling tu. Jadi kalau I'm single, macam saya single ni lah. Single ke bina tak? Dia berkisahkan bukan promo tak putar. I'm single melalui tagline jangan sisihkan pakai anda jauhi jenayah. Agak-agak je lah. Boleh tak tetap? Pada saya, pada band-band dan juga orang ramai. Pada band-band dan juga orang ramai ya, sebenarnya pada saya tak ada masalah. Sebab semua orang ke arah positif. Tak ada siapa yang nak ke arah negatif. Dan kalau kita tengok negara jiran ni, kita ambil contoh Indonesia kan. Mereka dah lama, dah 20 tahun mereka ada komuniti ini. Cuma nama mereka lain kan. Cuma Malaysia, kita tak ada siapa yang nak start. Ya, kebanyakannya bila orang kata Malaysia, band tu lebih sikit je kita dari hati. Terus sebab itu kenapa kita buat benda ni, kita nak standardiskan semua, di mananya semua sama rata, tolong satu sama lain. Dalam 50, kalau satu yang buat kerja, dia membantu 49 yang lain. Itu yang kami cuba serapkan. Dan saya rasa itu memang, kalau siapa yang tak nak tu agak pelik kenanya. So dia membantu atas sama lain lah. Jadi dalam single ni, selain daripada tagline dia sendiri yang mesti kepada anda jauhi jenayah, juga bantu-bantu kita sama lain. Kemudian dari segi bisnes, dia juga membantu tak? Okey, dari segi bisnes memang sangat membantu sebab apa yang saya tengok, single ni bukan saja membantu dari segi yang tadi kita sebutkan tu, tapi kalau dari segi bisnes, kalau kita tengok contoh dari segi management, pembikinan CD, album dan promotion dan juga untuk cari show dan sebagainya, semua itu dilakukan tanpa bayaran. Dan hanya membayar memang sedikit sangat pada saya, memang sangat murah, tapi dia dapat exposure yang lebih daripada apa yang dapat 10 kali ganda sebenarnya. So pada saya dari segi bisnes tu, mereka sendiri yang telah memulakan bisnes sendiri. Bila mereka menjual CD itu, mereka telah membantu yang lain dan mereka telah memula bisnes. So kat situ Bunkface pun main peranan, di mana kami for sure akan bagi diskaun untuk studio ni kepada mana-mana band yang terlibat dengan single. Dan kemudian bawah ni kami akan buat KFC, live band dan sebagainya, dan mereka boleh jadikan platform untuk dalam perform. Sekiranya mereka kata tak ada stage nak perform, okey, why not you perform here? Kami akan set up untuk label-label atau mana-mana artis management untuk datang lihat anda. Yang kami akan Okay. Nama? Rafi, Muhammad Rafi Sarudin. Berita. Okay. Okay?